Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-murid, untuk pelajaran Sirah Darjah 4, cikgu akan menyambung semula pelajaran yang kedua yang bertajuk Peristiwa di Gua Sur. Kita lihat peristiwa yang berlaku di Gua Sur, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah berada di Gua Sur selama beberapa hari. Dan dalam masa yang sama, musyrikin Mekah telah mengupah pengesan telapak kaki, iaitu yang bernama Abu Kurzu. Dan akhirnya, mereka telah berhenti di Gua Sur, namun tidak dapat menjumpai baginda. Kerana di hadapan Gua Sur ada sarang laba-laba dan sarang burung merpati. Semasa berlindung di Gua Sur, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dipatuk oleh binatang yang berbisa sehingga menitis air matanya kerana menahan kesakitan. Ketika itu juga, baginda sedang berbaring di riba Saidina Abu Bakar. Baginda terjaga dan bertanya kepada Saidina Abu Bakar As-Siddiq, "Mengapa engkau menangis, wahai Abu Bakar?" Saidina Abu Bakar menjawab, "Saya dipatuk ular, ya Rasulullah." Baginda telah menyapu air liurnya di tempat yang dipatuk dan ketika itu juga rasa sakit itu hilang. Itulah antara mukjizat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, baginda dan Saidina Abu Bakar meneruskan perjalanan dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraikid. Setelah melalui kesukaran dalam perjalanan, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Saidina Abu Bakar telah sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan Masjid Quba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat ke Madinah dengan diiringi oleh 100 orang penduduk Quba. Sebelum itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah singgah di perkampungan Bani Salim bin Auf untuk mendirikan solat Jumaat dan menyampaikan khutbah. Ketibaan baginda disambut meriah dengan syair dan paluan gendang berserta selawat ke atasnya. Antara sahabat-sahabat yang terlibat dalam hijrah dan peranan mereka ialah yang pertama Saidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu mengiringi dan menemani Rasulullah sepanjang perhijrahannya. Yang kedua, Saidina Ali bin Abu Talib menggantikan di tempat tidur Rasulullah. Yang ketiga, Abdullah bin Abu Bakar, iaitu pengintip di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan maklumat rancangan kaum musyrikin. Yang keempat, Amir bin Fuhairah, iaitu seorang hamba Abu Bakar yang bertugas mengembala kambing dan menghilangkan tapak perjalanan Rasulullah. Yang kelima, Abdullah bin Uraikid, iaitu seorang petunjuk jalan dari kota Mekah ke Madinah. Yang keenam, Asma binti Abu Bakar, iaitu pembawa makanan untuk Rasulullah dan bapanya. Yang ketujuh, Aisyah binti Abu Bakar, iaitu seorang perawi hadis peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bapanya. Antara kesan hijrah yang pertama, menyatukan orang Ansar dan Muhajirin. Yang kedua, amalan solat, zakat, puasa dan haji dapat dilaksanakan dengan aman.
Yang ketiga, terbentuknya negara Islam yang pertama. Yang keempat, umat Islam terselamat daripada penindasan kaum musyrikin Mekah. Yang kelima, agama Islam semakin tersebar luas. Rasulullah menjadi ketua negara, hakim dan juga panglima tertinggi. Yang ketujuh, terbentuknya Perlembagaan Madinah, iaitu perlembagaan pertama di dunia yang mencakupi aspek ekonomi, politik dan juga sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pelajaran yang akan datang.